Dalam pembelajaran PCS 128 pada topik 3 yang menerangkan tentang basic culture theories, yang secara amnya budaya ialah cara masyarakat menjalani kehidupannya. Ia merangkumi semua aspek tingkah laku dan cara berfikir yang diwarisi melalui proses pembelajaran seperti pergaulan dan pendidikan formal. Budaya berasal daripada perkataan Latin "colere" yang bermaksud keupayaan untuk bercerita, mengembangkan dan memupuk perkataan itu. Sesuatu budaya dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat kerana itu memenuhi keperluan asas manusia seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Budaya juga melibatkan objek material dan non-material yang digunakan atau diamalkan oleh sekumpulan. Material adalah melibatkan semua objek berguna. Mereka dicipta oleh manusia untuk melayani purpose tertentu atau biasa disebut itu sebagai produk. Produk tersebut boleh dibuat sama ada menjadi organik yang berada di atas tanah seperti flora dan fauna, ataupun objek bukan organik seperti bawah tanah, contohnya besi, tembaga, ataupun emas. Non-material pula adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ia merujuk kepada kepercayaan, kerohanian individu atau masyarakat. Ciptaan manusia abstrak atau rohani tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tetapi ciptaan itu unik untuk kumpulan tertentu seperti agama, adat, undang-undang, ideologi, moral dan lain-lain. Non-material yang kami akan bentangkan adalah dari segi pendidikan. Tajuk yang saya akan bincangkan ini adalah remaja yang melanjutkan pelajaran dan golongan wanita. Pada usia muda, para remaja menghadapi dilema sama ada untuk mengejar pengalaman bekerja ataupun melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Memilih laluan pendidikan lepas SPM bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap laluan pra-universiti mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Antara semua bidang, kehebatan wanita paling terselah dari segi pencapaian akademik apabila kadar kemasukan wanita ke universiti melebihi lelaki. Pada 2013 sahaja, lebih 86,798 wanita memasuki Menara Gading berbanding lelaki, dan ia meningkat daripada 67,734 orang pada 2009. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti punca yang menyebabkan pelajar perempuan lebih ramai melanjutkan pengajian ke universiti berbanding pelajar lelaki. Antara kesan dari perkara ini adalah mereka akan mempunyai pekerjaan yang baik. Bagi sesetengah pelajar, mendapatkan kelulusan yang tinggi adalah perkara yang penting dan serius dalam mendapatkan kerjaya yang menjaminkan masa hadapan. Semakin tinggi kelulusan diperoleh, semakin mudah mereka mendapatkan peluang-peluang pekerjaan yang bagus dengan tangga gaji yang lumayan, dan yakin bahawa majikan akan lebih cenderung untuk menerima individu itu untuk bekerja. Hal ini disebabkan pelajar memiliki kelayakan pada peringkat pengajian selepas SPM, dan aspek ini sangat penting terutamanya bagi industri berasaskan pengetahuan seperti bidang programming dan akademik. Selain daripada itu, akan memperolehi gaji yang lebih lumayan. Seperti yang sedia maklum, kebiasaannya apabila seseorang individu itu mempunyai kelulusan yang baik, pendapatan atau gaji yang diterima juga akan bertambah. Selalunya golongan yang mempunyai segulung ijazah ini, majikan telah meletakkan standard gaji tertentu dan jumlah gaji akan semakin meningkat seiring dengan pengalaman yang diperolehi. Tidak perlu bermula daripada bawah seperti mana kelulusan rendah. Walaupun mempunyai pengalaman yang banyak, gaji individu tersebut hanya naik sedikit sahaja. Dengan isu perceraian semasa yang telah banyak berlaku pada hari ini juga berkait dengan perkara ini, kerana perempuan pada masa kini perlulah menyiapkan diri dari segala aspek, terutamanya aspek kewangan, supaya tidak mengharapkan kepada lelaki. Apabila kita melanjutkan pelajaran, kita pada masa depan kita akan mudah dinaikkan pangkat. Tidak boleh dinafikan bahawa pemegang ijazah akan membentuk impresi yang menggagumkan kepada orang di sekeliling, terutamanya majikan dan perekrut pekerjaan. Apabila mempunyai kelulusan yang tinggi sama ada di peringkat ijazah, master mahupun PhD, golongan wanita yang mementingkan pelajaran ini merasakan kelayakan mereka untuk mendapatkan pangkat atau jawatan dalam sebuah organisasi dan juga syarikat adalah lebih terjamin. Semakin tinggi kelayakan yang dimiliki, semakin mudah untuk wanita mengejar cita-cita yang diinginkan, selain kurangnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Seorang pemegang ijazah sememangnya akan meningkatkan keyakinan pelajar dalam melancang hara tuju kerjaya sambil memohon pekerjaan dalam industri yang pelajar wanita itu inginkan. Terdapat beberapa halangan untuk golongan wanita ini melanjutkan pelajaran.
Okey, yang pertama ialah memerlukan kos yang tinggi. Tidak dinafikan bahawa kos pengajian di negara kita ni, bahkan di seluruh dunia, rata-ratanya telah meningkat sama ada sedar atau tidak, baik di pusat pengajian awam maupun swasta. Dengan peningkatan kos sara hidup yang mendadak ini, ramai golongan wanita selepas SPM maupun pelajar berniaga di tepi jalan, bekerja sebagai penghantar makanan dan sebagainya. Selain ingin menambah duit pembelajaran, tetapi ada di kalangan mereka yang mempunyai tanggungjawab tersembunyi seperti membantu keluarga mereka yang dalam kesusahan. Halangan seterusnya ialah para pelajar sering mengalami masalah tekanan yang serius pada usia muda. Hal ini terjadi kerana pelajar perlu menghantar assignment dalam masa yang terdekat. Tambahan pula, apabila assignment itu perlu dilakukan dalam kumpulan tersebut tidak memberi kerjasama dalam melakukan tugas mereka atau lebih dikenali sebagai free rider. Bukan itu sahaja, tetapi setiap manusia mempunyai pelbagai masalah dan cabaran mereka masing-masing. Tekanan, contohnya macam tekanan dalam masalah kewangan dan tekanan bagi masalah peribadi yang mereka alami. Masalah-masalah ini boleh menyebabkan setengah remaja tidak dapat mengurus emosi mereka dengan baik dan menyebabkan ada setengah daripada mereka yang lebih suka memendam perasaan sehingga mendapat penyakit mental yang serius. Hal ini sebenarnya sangat membahayakan kesihatan mereka kerana dapat menjejaskan aktiviti seharian mereka. Bukan semua remaja dapat menguruskan emosi mereka dengan baik dan sebenarnya ada sesetengah golongan remaja yang sangat memerlukan bantuan profesional. Akhir sekali, mentaliti masyarakat zaman sekarang yang disogok dengan menyambung pelajaran tidak semestinya dapat menjamin masa hadapan. Hal ini dikatakan demikian kerana ada segelintir masyarakat yang berpendapat bahawa golongan wanita, walau tinggi mana pun pelajaran yang dia ambil, dia akan tetap duduk dekat dapur dan jaga anak dekat rumah. Sebenarnya mentaliti seperti inilah yang menyebabkan golongan wanita tidak berminat untuk sambung belajar dan ada setengah yang tengah gigih untuk menamatkan pelajaran mereka, rasa macam usaha mereka sia-sia. Sebab kata peribahasa Melayu, runtuh gula biarlah dari rebungnya. Begitu juga remaja yang perlu dididik dan diberi kesedaran tentang betapa pentingnya ilmu dan pelajaran.